Dos 1, dos 2 dia dah tak sakit. Cukup lah. Dia buat dos 1, dos 2. Dia dah tak kena dah. Okey dah nampak. Tiba-tiba ada dos 3 pula. Ada dos 3 pula. Kan? Masuk dos 3, ada dos 4 pula. Kan? Kemudian nak sampai sikit. Jadi dia kata, kamu dah ambil 2 dos, 3 dos. Mati tak? Tak mati. Maknanya vaksin tu bagus lah. Kan? Bukan vaksin yang bagus. Yang bagus, imuniti kita yang bagus. Ya Allah, saya tengok ni manusia. Apa yang manusia, daripada mana manusia datang? Manusia datang daripada Allah. Allah jadikan. Allah yang design manusia. Allah yang cipta manusia. Allah yang menciptakan juga cara macam mana kan manusia itu boleh sembuh daripada penyakit-penyakit yang datang. Jadi Allah bukan cipta muka je, bukan cipta badan aja. Allah cipta juga sistem yang boleh menyebabkan kita ni sembuh daripada penyakit. Healing system. Dan apakah healing system itu? Itulah immunity. Immunologis, iaitu kemampuan kita untuk melawan penyakit-penyakit yang datang. Itu imun inilah, immunity inilah yang menjadi asas kepada healing proses untuk kita merawat diri kita, menyembuhkan diri kita. Ini kalau saya cakap kan, dia kata ini bukan doktor medical yang cakap kan. Bukan doktor medical lah, dia pula cerita. Tak apa, semak lah apa yang saya cakap ni. Okey, kemudian daripada immunologi kita belajar, kita ada antigen, kita ada antibody. Antigen, antibody. Datang virus pergi ke kita, kan? Kita ada antigen yang akan melihat, kenal pada dia, kemudian lawan, kemudian nak membentuk antibody. Bila dah dapat antibody, kan, kita boleh kalahkan dia. Antibody tu kalahkan virus tadi. Baik, bila antibody dah kalahkan dia, maka badan kita ni dia ada DNA, dia akan membentuk memori. Dia ada memori, dia kenal. Maksudnya kalau virus yang sama datang, dia boleh makan dah. Dia boleh kalahkan dah. Contoh chicken pox. Kita kena sekali chicken pox kan. Kalau kita kena tiap-tiap minggu kena chicken pox. Tak, sekali tu je lah. Sebab badan kita dah ada memori, dia ada ingatan. Ini kuman jahat ni, kuman jahat. Datang chicken pox ni kuman, dia ngap terus. Dia dah ada memori. Cara nak lawan dia, guna silat sending ke, silat gayung ke, guna pacak bumi ke, apa benda tak kira lah. Dah ada dah. Dia lawan. Itu ada memori. Jadi badan kita ni Allah ciptakan ada memori. Kemudian ada T-cell immunity, ada adaptive B-cell immunity. Dia semua ni bila disebut imunologi ni kan. Jadi kita bagi vaksin contohnya. Jadi sebenarnya kan, mana imunologi tu? Kita cek tak immunity kita? Kalau kita bagi sesuatu yang berlebihan, dinamakan overdose. Kita cek tak contohnya? Okey, kamu dah ambil dos 1, dah. Ambil dos 2, dah. Okey. Ada sakit, ada apa semua? Tak ada. Alhamdulillah, tak ada. Okey. Cek immunity. Cek kekuatan immunity kita. B-cell, T-cell dan sebagainya. Apa antigen yang ada, apa antibody yang ada, kita boleh cek semua tu. Boleh cek 100%. Full power. 100% lepas 2 dos. Lepas 2 dos. Full power. Habis nak bagi dos ketiga pasal apa? Bila dia bagi juga dos ketiga, walaupun kita dah full power, maka itu namanya overdose. Itu yang kena penyakit yang lain pula. Bertambah lagi, ada yang sampai kena heart attack lah, macam-macam. Itu tak cakap bahan yang ngedam tu lagi. Tapi nak sebut macam ni, logik dia macam itulah. Begitu. Jadi sekarang ni sampai peringkat kita ada penyakit-penyakit yang ada hari ni melebat dan sebagainya. Jadi hari ni kita pula dari sudut percaya pula, kita percaya kepada agama astro, pada sains. Kita percaya kepada satu yang memberi bekas. Kita terlupa nak mentauhidkan Allah. Ini masalah. Kita lupa nak mentauhidkan Allah. Maksudnya apa? Segala af'al itu, segala perbuatan itu sebenarnya Allah yang berbuat. Allah yang berkehendak. Jadi kita terlupa, kita nampak vaksin tu pula, kita nampak ubat tu pula yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Terlupa. Jadi sebab itu disebut kat sini, kita terperangkap, kita mengkaji sebab musabab. Kan, ini sebab, ini musabab. Sebabnya apa? Sebabnya adalah perkara yang menjadi tali untuk terjadi sesuatu, itu asbab. Jalan-jalan untuk memperolehi satu perkara itu asbab, sebab. Musabab pula apa? Musabab ni pula
hasil daripada jalan-jalan tadi, natijah. Ketika kita mengambil sebab, jadi kita kaji sebab musabab. Penyakit coronavirus, sebabnya kita kata kita tak ada antibody. Maka kita kena buat vaksin supaya vaksin tu create, mencetus, merangsang body kita buat antibody, nak lawan virus tadi. Jadi itu kita tengok sebab musabab. Kita terlupa musabibul asbab. Kita terlupa kepada yang menjadikan sebab. Kita terlupa Allah. Ini kata agama tadi. Agama sains. Kita terlupa Allah dalam kehidupan kita. Bila terlupa Allah tu, maka kita jadi syirik lah. Mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya, sains ni salah satu je daripada asbab. Ada tak sebab-sebab lain? Ada. Kita ada, dia panggil apa tu? Sativa. Natural sativa, Allah SWT. Habatus sauda. Habatus sauda. Kita ada madu contohnya. Habatus sauda contohnya. Itu semua asbab juga penyembuhan. Kan? Tapi kita dah terlupa, kita ingat vaksin aja, maka ambil. Maka kerajaan yang ada pun dengan penasihat-penasihat yang nampak macam Einstein, rambutnya serabai-serabai warna putih. Kan? Penasihat kepada MOH, keluarkan pula kan kata-kata dia menjadi penasihat kepada MOH ni, seolah dia lah yang paling pandai di dunia. Saya akan tunjukkan ni salah seorang yang paling pandai di dunia, dan dia telah menghina pakar-pakar yang ada. Dia telah menyatakan kita kena ambil vaksin menyembuhkan. Saya petik daripada apa yang ditulis oleh Dr. Musa Muhammad Nordin dalam The Star. Boleh baca tak terbalik dalam The Star? Saya bacakanlah. COVID vaccine save life. COVID vaccine save life. COVID vaccine save life. Terlupa ke yang save life ni siapa? Allah. Dia ingat sebab. Dia punya tu pun tak betul lah. Kata sebab. Maknanya seolah-olahnya COVID vaccine saja yang save life. Ada habatus sauda. Ada ivermectin. Dia akan bantai ivermectin kat sini. Ada cara lain. Ramai orang sembuh tanpa COVID vaksin pun. Tu dia kata apa? Dia kata anti vaksin pula. Kita bukan anti vaksin. Tapi kamu yang pelampau vaksin. Pelampau vaksin. Kenapa pelampau vaksin? Sebab COVID vaksin save life. Siapa yang menyelamatkan manusia ni? Ni agama astro. Ini agama astro. Agama sains. COVID vaksin save life. Kalau kita cakap macam tu kan. Okey. Jadi saya nak sebut kat sini sebab dia ni penasihat kepada MOH. Doktor pause. Tiba-tiba pula kena pause. Baru nak cakap sikit dah kena pause. Jangan panggil Dr. Mossad. Dr. Musa. Silap tu. Betul kan? Dr. Musa Muhammad Nordin. Bukan Dr. Mossad. Dr. Mossad tu salah eja. Jangan. Kita beradab dan berakhlak. Rambut seperti kapas. Rambutnya memang putih seperti kapas. Bagus. Lembut. Tak payah pakai sempu. Lembut dah. Alhamdulillah. Jadi sebut sini dia kata COVID safe vaccine. Tak apalah. Okeylah. Tak apalah. Itu di pandangan dia kan. Pandangan dia. Kemudian dia kata a cohort of self-proclaimed expert. A cohort of self-proclaimed expert. Apa kata? Maknanya cohort ni kumpulan lah. Sekumpulan pakar-pakar yang telah sekumpulan manusia yang mengatakan diri dia pakar. Sekumpulan manusia yang mengatakan dirinya pakar. Maknanya orang yang ada ni dia kata dia pakar padahal dia bukan pakar. Saya nak tanya, kenal ke Profesor Mustafa Ali? Kenal ke? Dia memang pakar toksikologi. Dia memang pakar farmakologi. Toksikologi ni pakar tentang racun-racun ni. Pakar tentang ubat farmakologis. Kamu pakar apa? Kamu pakar kanak-kanak. Pakar kanak-kanak. Jadi dia sebut sebab pakar. Jadi dia kata sekarang ni kamulah pakar kepada vaksin. Sekarang ni sebut pakar kepada vaksin kan. Disebut dia pakar vaksin sebab dia duduk komen ni.
Kemudian with the Muslim Consumer Association of Malaysia, PPIM. Jadi dia kata PPIM ni bersama dengan orang-orang yang mengaku pakar. Saya tak mengaku pakar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cikgu kampung je. Ustaz kampung lah. Kalau orang nak panggil ustaz. Kenapa orang panggil ustaz? Saya ni mengajarlah sikit sana sini. Alhamdulillah sebelum ni dapat tauliah daripada kerajaan negeri-negeri. Ada sebahagian kerajaan negeri bagi tauliah. Boleh mengajar kat masjid. Adalah. Jadi ustaz kampung je lah. Tapi saya tahu apa yang saya tahu, saya sebut je lah. Saya cakap kat sini. Jadi siapa yang duk cakap pasal vaksin dan sebagainya, tentulah pakar. Dia kata pakar-pakar yang mengaku diri sebagai pakar bersama dengan PPIM, dia kata on a campaign, adalah sedang melakukan satu kempen to misinform the public again. Misinform ni maknanya bohong lah. Berbohong lah, cakap tak betul lah, misinform about the safety and efficacy of mRNA vaccine. Jadi dia kata misinform, berbohong. Jadi saya sebut sini, saya cadang kepada PPIM, wahai PPIM, Tok Ki dan sebagainya, pergilah buat laporan polis kerana Dr. Musa ni telah menulis buat kenyataan dalam surat khabar menyatakan bahawa PPIM dan pakar-pakar yang bersama PPIM tu adalah berbohong, menipu. Ini satu fitnah yang menghina. Satu fitnah yang menghina. Jadi saya cadangkan tak payah jawab. Sebab dia bukan pakar pun. Buang masa jawab. Pergi buat laporan polis terus. Jadi polis kalau dia tidak mahu mendakwa atas sebab-sebab kesihatan, fakta-fakta beza pendapat sebagainya, tak apa. Kita buat pendakwaan dari sudut memalukan, menghina. Dia menghina PPIM ni. Publicly ni, secara public. Dia menghina pakar-pakar yang bersama dengan PPIM ni. Seolah-olah PPIM ni bodoh semua. Ataupun berbohong. Jadi ini kena bertindak ni. Kita kena bertindak ni. Dah banyak kali dia buat ni. Kini baru pertama kali lah kita nak sebut. Saya nak kata, saya nasihatkan. Begitulah. Saya bukan PPIM, tapi saya menasihatkan. Saya bersama PPIM lah. Bersama dengan dia orang ni lah. Jadi nak sebut kat sini, dia kata, kan, tentang benda ni. Kemudian dalam artikel ni, I debunk dia pseudoscience. Dia kata dia telah membuktikan ataupun menyatakan bahawa sains mereka ni adalah sains bodoh lah, begitu lebih kurang lah, tentang COVID-19 pandemik ini dalam portal. Tetapi they have not offered any rebuttal. Dia kata dia tak offered any rebuttal. Saya ada video-video yang menunjukkan dia sedang berdebat, dia bertukar-tukar pandangan dengan Profesor Mustafa Ali, yang mana dia mengaku saya bukan expert. Dia mengaku saya bukan expert. Dalam hal ni saya bukan expert. Dia bercakap dengan Prof Mustafa Ali. Prof Mustafa Ali ceritakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya akan letakkan video ni dalam saya punya FB. Tuan-tuan, viralkan. Dalam klip itu, dia sendiri kata saya bukan expert. Tapi sekarang ni dia kata Prof Mustafa Ali pula self-proclaim bersama dengan Muslim Consumer. Mustafa Ali sebut, kamu begini-gini, kamu tak tahu, kamu pakar kanak-kanak, kamu tak tahu saya pakar toksikologi, saya tahu benda toksik. Saya pakar bahagian farmakologi, saya tahu bahagian farmasis. Malahan Profesor Dr. Mustafa Ali, dia pernah berkhidmat dulu dengan Pfizer, dengan WHO. Dia pernah berkhidmat. Dia ada pengalaman pada masa tu lah, dululah. Sekarang ni tak bersama lah bila Pfizer buat masalah ni. Jadi yang si doktor pakar kanak-kanak ni pula, tiba-tiba dia kata yang tu tak pakar. Tu saya kata saman. Saman dia. Bukan kita nak sokong saman tak saman. Tak. Dia ni suka memalukan orang. Bila berdebat, dia pusing sana, pusing sini. Dia berbohong. Saya tunjuk ni. Saya bacakan dia punya ni. Ini contoh orang yang
kan, Astro ni. Agama Astro ni. Dia kata kita tidak pernah rebuttal. Rebuttal kita berdebat dah. Prof Kamal, Prof Mustafa Ali dah pernah berbincang dengan dia. Dan dalam tu sampai peringkat dia kata saya bukan pakar. Dia sendiri mengaku bukan pakar bahagian ni. Tetapi ada tetapi pula. Baik. Oi, banyak orang kacau ni. Mula panas. Baik. Kemudian as usual dia kata for the anti-vaccine lobby. Dia kata kita anti-vaksin. Salah satu pakar kecemasan yang ada di dalam majlis-majlis kita adalah Dr. Kenny. China. Dr. Kenny. Dia bukan anti-vaksin, dia jual vaksin. Dia cocok vaksin pada orang. Dan dia memantau perkembangan orang yang dicocok vaksin tadi. Dan sekarang dia tak bersama. Dia yang sebut overdose. Dia yang sebut benda ni berbahaya. Kalau tak salah ada saudara dia yang mati, yang meninggal dunia. Ada patient yang meninggal dunia. Dia tak bersama. Dia dah sebut yang kita kena cek semula. Dia pakar kecemasan. Memang pakar lah. Prosedur, SOP. Dia pakar. Bukan tukang injek, tapi dia adalah orang yang jual vaksin yang kerajaan buat. Dia bersama dalam contohnya satu atau dua sidang media yang dibuat. Dia pakar. Tiba-tiba dia kata ni, anti-vaksin pula. Apa anti-vaksin ni? Jadi, benda yang disebut ni adalah benda yang terlalu korup. Saya minta maaf saya sebut ni sebab dia menyebut tentang PPIM dan sebagainya pakar tadi. Jadi bila dia menyebut tentang itu, maka kita terpaksa jawab lah. Saya jawab ni bukan saya nak lawan dengan dia. Tak. Saya jawab ni saya nak nasihatkan PPIM. Buat report polis. Itu je. Buat report polis. Dan saya ada lagi laporan. Sebab saya kata saya ada banyak laporan pada malam ni. Okey. Kemudian saya nak tunjukkan tuan-tuan dan puan tentang apa yang dia buat. Apa yang dia sebut. Dia sebut tentang beberapa pakar yang digambarkan sebagai orang yang tidak sepatutnya bercakap tentang vaksin ni, tapi semua tu pakar-pakar belaka. Kemudian dia kata jual pula. Dia kata it also present an opportunity for them to market their herbs. Jual pula bahan-bahan herba, tonics, warm medicine ni ivermectin lah. Siapa yang jual ivermectin ni? Warm medicine ni, megavitamin dan sebagainya. Dan Peter McCullough. Jadi Peter McCullough ni antara pakar. Saya cakap dengan Tok Ki tu, Tok Ki, saman je lah dia ni. Saman je lah dia ni. Ini bola tanggung ni. Dibagi kita bola tanggung ni. Kalau dia berani, kita jumpa kat mahkamah lah, macam itu kan. Cakap dengan Tok Ki lah. Kemudian dia kata expert have rubbish this mRNA vaccine detoxification supplement. Maka dia pun bagi satu link. Link itu yang disebut sebagai HTTP kita tengok sendirilah. COVID vaccine save life. Tulisan Dr. Musa ni dia ada kat situ. tinur.5ur.com.5nh7xp93. Itu adalah dia punya link. Saya pun tengok link dia. Mana link dia? Link dia ni. Saya tengok link yang dia bagi tu kan. Jauh pula ke bawah. Secara umumnya, saya sebut sini lah. Link yang dibagi ni, semua fact checker. Bukan research. Fact checker je. Mana dia? Ni contohnya, nombor 1. Dia kata expert rubbish COVID vaccine detoxification supplement. Dia kata false. Ini fact checker. Dia kata ini telah detoxification supplement yang dibuat oleh Dr. Peter McCullough ni. Dia kata benda yang palsu, tak elok lah. Jadi ini adalah fact checker. Bukannya kajian yang mengkaji, yang tengok betul tak betul. Tak, ni fact checker je.
Jadi dia pakar dalam vaksin ni, Dr. Musa, tapi dia mengeluarkan fact checker untuk nak check. Fact checker ni siapa-siapa boleh tulis. Malahan Bill Gates pun dah bayar dah. Bill Gates dah bayar dah fact checker ni. Kemudian dalam dia punya rujukan yang kedua pun fact checker juga. tinurl.com fact checker juga. Tengok ni fact checker, dia bukan satu research yang ada data ke apa, ni ubat ni sebenarnya tidak boleh detox sebab ada data-data ke ada apa. Dia sebut, dia kata fakta dan data. Jadi bila dia guna fact checker, mana expert dia tu? Fact checker budak kecil belum guna. Kemudian rujukan dia yang ketiga pula di dalam dia punya ni, dia nak katakan dia ni pandai dan sebagainya, adalah vaksin dah telah menyelamatkan nyawa lah apa semua tu. 1 year study published by The Lancet. Ni baru satu kajian yang study by The Lancet pada tahun 2020, Disember 8 dengan sehingga Disember 8 2021. And estimated that the COVID-19 vaccine prevented 14.4 million deaths in 185 countries. Okey, yang pertama, data ni dibuat oleh Pfizer dengan Moderna kalau tak silap saya. Kena check balik. Jadi data ini buat oleh geng-geng vaksin. Data pun dia ambil gitu. Data ni pun dah expired pada masa tu. Cuba kita tengok paper dia. This is not a public health paper. Ini adalah salesman talk. Jadi yang dibawa dalam data dalam sini ni disebut sebagai 1 year study published in the Lancet. Disember 8 2020, Disember 8 2021, yang menyatakan bahawa COVID telah menyelamatkan sekian. Ini bukan data daripada public health paper. Ini adalah salesman talk daripada orang yang buat vaksin. Dia boleh sebut lah, dia buat kajian juga, minta data dia, tengok data dia. Tak ada data dia. Talk is cheap, kata. Talk ni memang cheap. Cakap ni murah je, tak ada apa. Cuba dia bagi data dekat Malaysia ni. Nak tahu Malaysia, daripada berapa orang yang dibagi vaksin, berapa ramai yang kena side effect. Ada tak data tu? Berapa ramai yang kena side effect? Berapa ramai yang mati? Berapa ramai yang kena side effect jantung? Berapa ramai? Ada tak data? Tak ada data tu. Tak tahulah, tak dikeluarkan. Data tu tidak dikeluarkan secara adil. Kita minta pihak kerajaan buat siasatan. Dan Dr. Musa ni bila bercakap ni pun, dia bercakap ni menunjukkan bahawa data-data yang digunakan dia boleh fact checker. Fact checker ni semua orang boleh masuk. Bayar je lah. Bill Gates banyak duit, bayar je lah. Boleh buat fact checker. Ini adalah apa yang mereka nak jual. Dan yang penting sekali, sekiranya mereka telah menjual vaksin ataupun namanya, ada tak follow up check? Lepas kita ambil cocok, lepas tu dia follow up. Ada sakit ke? Ada pening ke? Ada apa? Lepas dos pertama, ada rasa apa-apa ke? Ataupun sihat? Okey, sihat. Alhamdulillah sihat. Okey. Ada tak follow up? Tak ada. Without any plan untuk buat pemantauan, follow up. Tak ada. Di mana yang kata dia punya research ni valid? Mana kata valid? Sampai ada pula sekarang ni pula My Sejahtera pula, tak apa, boleh ignore. Jadi ini antara benda-benda yang kalau cakap ni memang mudahlah cakap. Ini saya cakap, saya bukan pakar. Tapi saya nak sebut sini, saya cek apa yang dia buat. Apa yang dikata sebagai apa digambarkan sebagai bukti-bukti dia lah, nak katakan dia betul tadi. Semua fact checker je. Fact checker ni semua orang boleh tulis. Bukan data, bukan public health paper. Public health paper. Bukan satu kajian yang dibuat dengan data dan sebagainya. Bukan. Cakapnya memang mudah. COVID vaccine save life. Saya nak bawa satu research yang dibuat oleh the Expo, satu khabar yang telah dikeluarkan, the Expo, the study that show a staggering 17 million deaths
after COVID vaccine rollout. Jadi satu kajian yang telah dibuat. Dan siapa yang buat kajian ni? Ada ramai doktor yang buat kajian ni, kan? Dan kajian ni sebenarnya telah delete, ditutup. Kajian ni ditutup, kan? Kajian ni menunjukkan Dr. Dennis, Joseph Hickey, banyaklah nama ada, was published, kan, menunjukkan bahawa 17 million people died worldwide after the vaccine, the COVID vaccine. Ada data dia kat sini, data dia. Ini baru ada data. Dia sebut tentang country-country ni berdasarkan kepada data daripada negara-negara. Adalah. Okey. Saya nak tunjuk satu lagi yang Dr. Malaysia pula buat. Ini surat yang telah diberi oleh doktor-doktor Malaysia kepada pada masa itu Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri pada tahun Januari 2022, 10 hari bulan Januari. Apa dia? Request supaya COVID-19 vaccine policy dan vaccine adverse effect reaction, kan? Jadi we are group of medical practitioner. We are group of medical practitioner who have taken a keen interest in Malaysia's COVID-19 vaccine policy issued due to the unhappiness expressed by section of the rakyat via various channel, and we feel it is necessary to address the issue via the open letter. Dia bagi surat terbuka. Sebab surat terbuka, pergi tak balik. Masa zaman ni, si itu pun ada, tak jawab. We understand that Malaysian Parliament has not made COVID-19 vaccine mandatory, compulsory. Itu kita tahu, kan? However, we note that some Majlis Keselamatan Negara directive ataupun SOP may make life more difficult for some Malaysian who are not fully vaccinated. Fully vaccinated, kita dah ambil dos 1, dos 2, tiba-tiba ada dos 3, kita tak ambil, still kita unvaccinated. Dah ambil dos 3, tiba-tiba kita ada kesan sampingan, tak nak ambil lah dos keempat, masuk dos keempat, masih lagi kita ni unvaccinated. Jadi bila kita dah unvaccinated tadi, sebab dia kata not fully vaccinated, maka banyak SOP yang menyusahkan. Dia kata tak wajib, tapi dia menyusahkan. Ini antara perkara yang telah diberitahu oleh rakyat. Rakyat beritahu. Kita ni nak tahu. Benda ni fatwa kata harus. Boleh ambil, tak boleh ambil pun boleh. Boleh, tak boleh, tak boleh, boleh. Boleh nak ambil pun boleh, tak nak ambil pun boleh. Tetapi kenapa berjadikan life difficult? The Honourable Health Minister has also indicated that definition of fully vaccinated may keep changing, with unspecified number of booster being required. Sekarang dah terbukti lah. Dulu mula-mula kata 1 dos saja. Mula-mula. Jangan takut 1 dos. Kita sebut tak ada 1 dos je. Banyak dos. Tiba-tiba dos kedua. Kan? Dos kedua tak ada lepas ni, kata CKJ. Lepas tu, kita kata ada. Dia ada booster. Kita cakap dah. Booster pula keluar. Siapa yang ambil dos 1 tadi, kalau tak ambil dos kedua, dikira sebagai not fully vaccinated. Sama macam orang tak ambil langsung dos 1 pun. Kalau dia ambil dos 1, dos 2, tak ambil dos 3 booster, masih dikira sebagai unvaccinated, sama macam orang tak ambil tadi. Jadi kita nak tanya berapa banyak, dan disebut Honourable Health Minister. Honourable lah, saya kata dia tak honourable lah. Dia sebutkan sini, kan, dia kata akan definisi fully vaccinated tu sentiasa bergerak. And it should be noted that none of current vaccine provide sterilizing immunity. Tidak ada satu pun vaksin-vaksin yang ada itu mencipta satu daya tahan immunity yang betul. Tak ada, dia akan bertambah. Apa masalahnya? Jadi banyaklah disebut ni, panjang lah. Ada data-datanya, ada fakta-faktanya, ada data, ada statistiknya. Dia bukan cakap kosong.
Ni semua ada datanya. Ada faktanya. Bukan rujukan pada fact checker. Fact checker je. Betul ke false ke tak false. Itu fact checker. Itu orang awam boleh lah. Kalau orang akademik mana boleh kena data. Ni data semua ni. Ada panjang lagi lah. Saya nak cerita sekali jadi banyak dia yang sains ni. Yang sains ni Dr. Pakar. Dr. Adila Sulaiman. Dia pakar. Siapa lagi? Banyak lah ni. Dr. Aziz As-Safi. Dia pakar. Siapa lagi? Banyak lagi nama yang saya kenal ni. Banyak saya kenal ni. Doktor-doktor ni. Banyak semua doktor ni. Doktor Cina pun ada. Doktor India. Dr. Benjamin George. Dr. Chong Kim. Dr. Chong Leong Tong. MBBS. Master of Orthopedic. Dr. Chua Tiong Chai. Post Diploma Dermatologist. Postgraduate Diploma dan Geriatric Medicine. Banyak lagi lah. Dr. Dalina Fauzia Kenny. Dr. Kenny Jensen, Dr. Kwan Tlak. Wah, banyak lah. China, India, semua campur. Ni semua doktor Malaysia yang bersama-sama dengan kajian-kajian ni semua setuju sains, semua setuju. This letter is also signed by medical doctor listed below who had the opportunity to read this letter in an earlier version. Jadi siapa yang tulis ni? Itulah Dr. Manimala Selvi Naika. Bukan Dr. Mala tu, hak jenis cakap-cakap tu. Itu saya berterupa KKM tu. Ni Dr. Manimala, ni pakar statistik. And consultant, hepatologist and statistician. Distek MBBS, MPS, and histopologist dan sebagainya. Ada banyak lah dia punya ni. Dia tulis ni. Ini bukan pakar ke? Ini yang bersama dengan PPIM ni. Ini bukan pakar ke ni? Cuba tengok. Tapi dia terbalik lah. Jadi nak sebut kat sini, apa yang dia buat yang cakap ni? Jadi yang saya malu ni, yang pertama dia seorang Muslim. Dia seorang Muslim. Represent Muslim. Represent Islam, Muslim. Kemudian yang kedua dia seorang doktor. Tapi pakar kanak-kanak. Pakar kanak-kanak. Jadi, saya tengok ni, saya kata, oleh kerana dia menyatakan a cohort of self-proclaimed. Semua tu, kumpulan kelompok-kelompok yang dikata expert ni menyatakan ini, maka saya kata, kan, maknanya semua orang tak expert lah, dia seorang expert. So, kalau dia seorang expert, tak apalah, biarlah, bagilah dia expert. Kita tak nak apa. Ada satu kajian lagi saya nak sebut kat sini. Nak sebut agama, agama dengan sains ni. Sains berubah-ubah. A dual center cohort study. Ni ada satu lagi research paper kan, critical care. Okey. Satu paper yang disebut a dual center cohort study on the association between early deep sedation and clinical outcome in mechanically ventilated patient during the COVID-19 pandemic, a COVID sedative study. Ni tentang orang yang mengkaji COVID dan juga cara rawatan. Cara rawatan dan sebagainya. Jadi banyak dia punya reference ni. Dikaji dan sebagainya. Bagaimana kan menyatakan, saya mengatakan conclusion. The management of sedation for mechanically ventilated patient in the ICU has changed during the COVID pandemic. Jadi cara mengurus COVID-19 punya pandemik, dia punya sedation bagaimana dia orang merawat fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa seterusnya telah berubah sehingga menyebabkan berlaku situasi yang worse clinical outcome. Ini KKM ni. Okey, apa dia kata? Contoh dia kata, early deep sedation remains significantly associated with higher mortality. Jadi oleh kerana rawatan yang digambarkan tak betul. Saya tak nak pergi detail sangat ini semua teknikal. Oleh kerana cara rawatan yang tak betul tu dibagi sedation dan sebagainya tadi, termasuklah ditidurkan. Dia dapati lebih kurang 95% mereka yang telah early deep sedation
yang mereka yang telah ditidurkan. 95% didapati menghadapi masalah termasuk kematian. Jadi bila solusinya ditidurkan, didapati 95% worse, getting worse, dan menyebabkan sampai peringkat mati. Jadi nak sebut kat sini, ini study ni, critical care study, open access research. Dia ada demi data semua. Ni bukan benda yang cakap-cakap macam fact checker. Fact checker apa? False. Ni true, ni false. Ni true, ni false. Cakap macam tu je. Sebab tu saya nak sebut kat sini, kita nak kena faham tentang salah satu perkara yang mereka buat pada hari ini ialah mereka hanya mengambil perkara-perkara yang sebenarnya disebut aja, tapi tidak. Sebab itulah kita hari ini nak mencadangkan kepada pihak kementerian, cubalah tengok reality on the ground, tengok betul-betul. Jangan hanya menggunakan persepsi-persepsi yang dibawa oleh WHO. Dan jangan biarkan. Dan kita hari ini 27 hari bulan, ni adalah antara tarikh-tarikh akhir untuk kita nak buat sesuatu di Malaysia ni berkenaan dengan IHR. Jadi kita kena faham yang ini. Sebab tu saya menyerulah kepada Dr. Zul, salah seorang daripada manusia yang diberikan kebaikan, kepandaian, ada iman, ada takwa. Saya menyerulah kepada Dr. Zul, mari berjumpa dengan mereka yang ada pandangan-pandangan yang berbeza. Pandangan-pandangan yang berbeza. Tengok dulu kajian, macam mana cakap, bagaimana. Tak yakin ke kita dengan Tibun Nabawi? Tak yakin ke kita? Tak yakin ke kita dengan perubatan-perubatan yang lain? Tak yakin ke kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengubat, merawat? Kita dah paksa sesuatu yang merosakkan. Berapa banyak mereka yang telah terkena kesan sampingan? Berapa banyak kerja yang kena kesan sampingan? Sama ada sakit jantung dan sebagainya. Tak pernah sakit jantung, tiba-tiba sakit jantung. Tak pernah kanser, tiba-tiba kanser stage 4 dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang kita nak kena sama-sama rasai. Jadi sebab tu saya tak sebut pada malam ini tentang perkara-perkara tentang sains. Kita hari ini akan dilontarkan, dicampak, malahan akan dibuat sesuatu. Perkara-perkara yang menyebabkan kita tertipu dengan hakikat yang sebenar. Saya nak contoh ni, contoh satu benda, sebenarnya satu kajian yang dibawa. Boleh pasal tak? Saya nak baca tak boleh ni. Okey. Apa yang digambarkan oleh Dr. Musa, kan, disebut tadi, ni fakta, 1 year study yang kata tadi tu, 8 Disember 2020 hingga 8 Disember 2021, estimated and COVID-19 vaccine prevented 14.4 million deaths. COVID vaksin ni menyelamatkan 14.4 million deaths dalam 185 countries. Ini yang disebut The Lancet report yang saya sebut jelas tadi. Apa jawapan daripada Dennis G. Rancourt PhD dan Joseph Hacker juga PhD bahagian ni, apa dia kata? Dia kata there is no evidence in actual all-cause mortality data that the COVID-19 vaccine rollout had any beneficial effects ataupun effect. In fact, malahan dia kata, dia hang pula dah. Kat sini pun ada orang. Sekejap saya nak baca dia punya apa? Dia punya data maklumat ni. Okey. Kata Dr. Dennis J. Rancourt, dia pakar PhD, dan juga Joseph Hacker juga PhD dalam correlation research in the public interest. Correlation dia kata apa? Tidak ada, there is no evidence in actual all-cause mortality data that the COVID-19 vaccine rollout had any beneficial effect. Tak ada evidence, tak ada bukti. In fact, malahan in contrary, sebaliknya, is apparent, nampak, our calculation provide, perkiraan kami menunjukkan bahawa graphical proof daripada data-data yang telah kita letakkan dalam bentuk grafik tadi, that the theoretical proposal of vaccine
dan sebagainya are all untenable and are not even partially correct. Maknanya apa data yang disebut dalam Lancet yang disebut tadi tu, yang dibuat oleh study daripada Lancet report yang saya sebut tadi, kan, tidak ada yang not even partially, tak ada sikit pun yang betul. Ini adalah komen daripada Dennis J. Roncott tentang fakta yang digambarkan oleh Dr. Musa tadi. Jadi siapa dia? Dia pakar kanak-kanak, nak lawan dengan orang yang pakar bahagian vaksikologi ataupun toksikologi ataupun farmakologi yang memang mengkaji tentang hal ini, dan mereka buat research bukan seorang-seorang, ramai group of people, a group of researchers. Jadi dia nak memperbodoh-bodohkan orang yang tak baca, bolehlah. Dia nak memperbodoh-bodohkan orang kampung yang tak tahu, bolehlah. Dia nak memperbodoh-bodohkan yang menjadi rujukan, merujuk pada dia, sebab dia salah seorang daripada penasihat MOH, Dr. Musa. Dia nak memperbodohkan orang yang merujuk kat dia tu, bolehlah. Tapi dia tak boleh memperbodohkan pakar-pakar, orang yang tahu, yang membaca, yang ada di luar. Dia tak boleh nak memperbodoh-bodohkan tu. Nampaklah kekartunan dia. Kata Dr. Kenny, he is a joker. Saya quote, he is a joker. Kata doktor-doktor pakar yang saya jumpa, he is a joker. Bukan saya cakap, itu pakar-pakar sebut. Jadi nak sebut kat sini, bagaimana keadaan begitu yang berlaku dalam negara kita ni, dia masih lagi menjadi penasihat kepada Kementerian Kesihatan. Jadi saya nak sebut kat sini sebab dia menyentuh tentang credibility pakar-pakar yang ada bersama dengan PPIM. Sebab tu sekali lagi saya mengambil satu saranan, saya mencadangkan supaya pihak PPIM buat laporan polis terhadap pembohongan dan fitnah yang telah dilemparkan oleh Dr. Musa ini kepada PPIM dan mereka yang menjadi yang pakar yang ada bersama PPIM. Ramai pakar, bukan seorang, ramai. Dengan dia. Tapi sebenarnya tak berbala jawab. Nak jawab pun tak berbala lah. Dia bukan pakar kan. Jadi saya yang tak pakar, tolong jawab je lah. Dia kata pakar tak payah jawab. Kita jumpa kat court je dekat dia. Jadi kalau court ni court yang adil, macam mana orang yang berhajatkan kepada keadilan, PMX kita ajakkan kepada keadilan. Kalau court yang adil, kita boleh bicara secara adil. Baik, saya nak beri amaran kepada mereka yang masih menyokong kekartunan yang ada, jokers ini, para jokers ini. Iaitu yang pertama sekali, sebenarnya apa yang berlaku, banyak kematian dan side effect yang tidak dipantau. Yang ini disebut sebagai medical negligence. Ini crime, medical negligence. Medical negligence ni, dia bermula dengan kita mungkin bagi injection, kemudian kita tak buat follow up. Bagi injection, tak follow up keadaan macam mana pesakit tu. Dah ambil injection, sihat, tak apalah. Ambil injection, tiba-tiba sakit dada, sakit mata, sakit usus, sakit apa-apa. Ada orang, tapi tidak ada follow up. Ini dipanggil medical negligence. Setelah benda ini berterusan, lepas dos pertama, cocok dos satu, kemudian tak follow up, tak tanya orang tu sakit ke tak sakit ke sebagainya, tak ada follow up, tak ada pemantauan. Dos kedua, benda yang sama. Dia tak pantau pun, dia tak tengok pun. Immunity, bacaan immunity dia macam mana? Untuk sebelum masuk dos kedua, dos pertama tu ada tak bacaan immunity dia? Ada tak bacaan darah dia? Keadaan jantung dia sebagainya? Tak ambil, main cocok je dos kedua. Maka dia ulang lagi, medical negligence, tidak ada pemantauan. Lepas cocok, tak ada pemantauan. Sakit ke, mati ke, apa ke, tak lah. Yang penting kau ambil dos kedua. Maka medical negligence yang kedua ini dinamakan sebagai car crime sebab dia mengulangi kesalahan dia. Ini menjadi satu jenayah. Boleh didakwa, jenayah. Dan kemudian berlaku pula lagi, dia ambil pula dos yang ketiga, booster. Ambil dos yang booster tanpa ada pemantauan, tanpa ada penyemakan. Macam mana kadar imunisasi dia, badan dia, antibody dia, antigen dia, macam mana sebagainya, whatever ada yang diperlukan. B cell dia, T cell dia, macam mana keadaan tu, semua tu boleh dicek. Dia ambil dos ketiga, overdose, mati dia. Maka ini adalah pembunuhan. Dos ketiga, ambil, mati. Ini adalah pembunuhan, murder.
Ini murder ni, pembunuhan ni. Sebab yang pertama negligent. Mungkin kecuaian. Yang kedua, dia masih meneruskan kecuaian. Negligent juga. Tapi itu sudah criminal, crime. Satu jenayah. Yang ketiga, dia tak tengok lagi, tak check. Dia menenjek je. Dos ketiga, inject je, tak tengok. Badan dia sakit ke, ada kanser ke, ada apa ke, ada kesan side effect. Daripada dos 1, dos 2, tak ada check pun. Inject je. Booster dia kata, bagus. Maka tiba-tiba meninggal dia. Maka ini dinamakan pembunuhan. Murder. So, dia boleh dibawa kepada crime. Murder. Dan apabila pembunuhan demi pembunuhan, sekarang sampai cocokan yang keempat, yang kelima, orang mati, tiba-tiba mati, sihat-sihat, pemain bola mati, orang pemanah mati, ni tak ada apa-apa, tak ada sakit jantung, mati, ataupun ada benda ni perlu disiasat. Mati ramai, bukan seorang, ramai-ramai. Maka ini dinamakan genocide. Genocide. Kalau kita kata Netanyahu buat genocide, bunuh beramai-ramai. Beramai-ramai bunuh di Palestin. Bunuh di Palestin tu. Yang budaknya, yang orang tuanya, yang perempuannya, yang lelaki, semua dia pakat bunuh belaka. Dia bom habis. Dia kata kejam. Doktor kita, menteri kesihatan kita, pakar-pakar rujukan kita, kerajaan kita juga dikatakan sebagai genocide. Kenapa? Kerana bila benda dia berlaku secara ramai mati, mendadak, tidak ada pun siasatan, tidak ada pun kita kata perkara-perkara yang dinyatakan sebagai pemantauan, nak cek betul tak betul secara adil, seksama dengan pakar-pakar yang independen. Maka ini dinamakan genocide. Dan genocide ini adalah satu crime yang paling tinggi sampai kepada kerajaan kena bertanggungjawab. Sebab tu saya nak menyeru kat sini pada malam ni, mereka yang terkena dengan perkara-perkara begini, buat laporan polis. Saya ambil dos 1, saya sihat, lepas beberapa ketiga saya sakit. Dos kedua saya ambil lagi sakit. Dos ketiga tiba-tiba ada kanser. Dos keempat tiba-tiba jantung saya sakit. Dos kelima saya mati. Saya mati, orang lain buat pula lah laporan. Cara mati nak buat laporan macam mana kan? Buat laporan. Kalau nombor 1 negligent, medical negligent, kecuaian perubatan. Nombor 2, dia ulang benda yang sama, tidak ada pemantauan, tidak ada penelitian, immunity dia tinggi ke rendah ke kadar dan sebagainya, tidak ada. B cell macam mana, T cell macam mana, sebagainya tak ada. Itu dia ulang lagi kesalahan. Medical negligent yang kedua, crime yang besar ni, jenayah besar ni. Berlaku sampai peringkat kematian. Pemantauan sampai mati orang tu. Ini dia pembunuhan. Lepas pembunuhan, ramai yang mati. Ini dia genocide. Mereka yang mengizinkan perkara ini, kalau dia seorang pemimpin, pengkhianat negara. Kalau seorang pemimpin, pengkhianat rakyat, pengkhianat agama. Tolong semak. Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah, wahai Menteri Kesihatan. Bertakwalah kepada Allah, wahai Dr. Musa. Wahai Dr. Suhaizli dan siapa saja doktor yang bersama. Tengok ni, ramai dah yang mati. Setiap nyawa yang meninggal dunia, setiap kecederaan yang berlaku, kalau itu andainya datang daripada sebab kecuaian kita, kelalaian kita, hanya sekadar mengikut arahan WHO, arahan daripada pihak antarabangsa, ataupun supaya dapat duit, komisen daripada jual-jual tadi, maka Allah akan menjahanamkan mereka yang demikian. Ini nama istidraj. Jangan main-main. Kita pegang amanah ni. Kita pegang amanah ni. Amanah rakyat. Amanah ni, nyawa rakyat ni nombor 1. Kita wajib memelihara darah umat. Wajib pelihara darah umat. Hari ni kita membiarkan darah-darah itu tumpah macam itu aja. Kalau saya salah, mudah-mudahan kalau saya salah ni, kan, alhamdulillah lah, maknanya tak betul. Tapi kalau saya betul, kalau saya ada fakta, kalau kawan-kawan kita yang mengkaji ni betul-betul ada fakta, macam mana betul ada orang mati, memang betul pun. Kita nampak dah. Jadi kita kena tengok yang ini. Kita kena jangan menjadikan agama kita itu berasaskan kepada sains ataupun kepahaman kita, kecerdikan kita. Tapi hendaklah berasaskan kepada Islam, sebagai pada Allah, pada iman. Saya ni tak pandai lah, tapi tolonglah ambil perhatian. Tuan-tuan para rahmati Allah, inilah perancangan. Sebab itulah
Oleh kerana banyak sangat kematian. Gambarkan tadi lebih kurang 17 juta satu dunia. Oleh satu research tadi sebut tadi kan. Jadi nak sebut kat sini, bila banyak sangat kejadian-kejadian depan kita, ada yang sakit sebagainya, maka saya menyeru. Siapa saya nak menyeru? Yang pertama, saya nak menyeru kepada semua kaki tangan KKM. Doktor, nurse, patron ke apa ni, staff nurse, kan? Siapa-siapa yang terlibat dengan jual beli pharmaceutical pharmacist, bila tengok apa yang berlaku ni, ada benda yang tak kena. Ada benda yang tak kena. Wahai doktor-doktor yang ada conscious, doktor-doktor yang ada kesedaran, yang ada hati, yang ada iman, maka datanglah ke depan. Kita nak kumpulkan doktor-doktor yang conscious ni. Tolonglah datang ke depan. Kalau kita senyap, maknanya kita bersyubhat dengan mereka. Setiap nyawa yang mati disebabkan oleh itu, maka Allah akan menghukum kita. Disebabkan itu, kita pilih jalan tu. Maka dia minta semua doktor-doktor yang ada conscious, tolong ke depan. Kalau ada benda yang rasa tak kena lah, SOP-nya berubah, SOP emergency, doktor emergency. Masuk-masuk buat sekian-sekian, sepatutnya buat yang ini, tapi dia buat yang itu, lain pula. Akibatnya kematian meningkat. Kalau kita rasa ada tak kena, hati kita rasa tak kena, doktor-doktor sekalian, nurse, staff nurse, pharmacist yang terlibat dengan hospital ni, tolonglah datang kepada kami. Kita buat satu perkumpulan sehingga kita sampaikan kepada pihak kerajaan. Mudah-mudahan pihak kerajaan akan melihat perkara-perkara ni. Melihat perkara-perkara ni. Sehingga kan perkara-perkara yang ada ini dapat kita sekat. Begitu juga saya mohon kepada pihak Majlis Raja-Raja. Lihatlah ni. Rakyat mati. Rakyat sakit. Saya minta siasat. Tolonglah siasat. Tolonglah siasat dengan sumber-sumber yang independen, bukan menyokong pharmaceutical, menyokong big pharma, company, syarikat-syarikat pharmaceutical yang hanya mengambil untung. Ini pada malam ni kita berbincang sedikit tentang perkara yang sedang berlaku, kerana kita kena buat keputusan dalam beberapa perkara. Pada hari ini ada banyak perkara-perkara yang sedang berlaku. Jadi saya cadangkan kepada pihak PPIM sekali lagi, buat laporan polis. Mereka menghina, mereka memfitnah, mereka menjatuhkan maruah PPIM, dan juga mereka yang bersama dengan PPIM, expert-expert yang ada, Dr. Prof. Mustafa dan sebagainya tu, kan? Maka di sinilah kita buat laporan polis atas dasar defamable, jenayah, memfitnah dan memburukkan. Saya cadangkan samalah 100 juta. 100 juta US dollar. Saman Datuk Musa ni. Saman juga siapa-siapa yang lain. Oleh kerana dia ni penasihat kepada KKM, saman KKM sekali. Saman KKM sekali. Atas defamable yang kemudian membawa kepada kematian dan sebagainya. Jadi insya-Allah bagi para lawyer peguam sana, kita ada very strong case. Ada strong case kat sini. Dan kita kena buat yang ini. Sebab kita tak cukup kita sekadar wawancara, viral video tak cukup. Kita kena tindakan. Dan ini kes ni lambung. Kalau Dr. Musa ni, Allah izin, betul-betul bersalah ni tadi, maka dia ni penasihat MOH. Maka kat situ ada kesan pada MOH. Dia penasihat MOH. Jadi tentulah orang yang tak betul bagi nasihat tak betul. Maka di situlah akan ada masalah. Dan begitu juga saya menyuruhlah kepada yang di-Pertuan Agong, yang dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sekarang, dan juga bakal yang di-Pertuan Agong. Maka saya mohon supaya patut mohonlah kepada tuanku supaya melihat perkara ini dengan cara yang lebih adil. Di situlah amanah daripada Allah. Itulah insya-Allah aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita akan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya Allah, sampaikanlah doa-doa kami ini supaya mereka yang mengkhianati kami, mengkhianati agama, mengkhianati negara, mengkhianati rakyat, mengkhianati sekalian yang ada ini, ya Allah, supaya Engkau dedahkan keburukan mereka, Kau jatuhkan mereka, ya Allah. Gantikanlah dengan pimpinan-pimpinan yang soleh, yang baik, yang bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.